Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera. Saya sebagai selaku moderator anda, Brodip di Apo Podcast. Dan hari ini kita menjemput Puan Aslinda kita, iaitu dalam bagi pihak psikologi. Dan kita menjemput beliau untuk menceritakan tentang topik kita pada hari ini, Puan eh. Ya. Kita akan menceritakan tentang cinta dan persahabatan di kampus lah, iaitu realiti mahasiswa. Yang kita dapat serba sedikit lah kita akan membincangkan tentang apa itu cinta, apa itu persahabatan di kampus ni. Dan tidak ni, Puan perkenalkan diri dululah. Okay. Okay, Dip. Saya Sinda dari unit proses psikologi dan juga dipanggil kaunselor atau pegawai psikologi lah di College Community ni lah, Jempol. Baik, berkenaan dengan cinta dan persahabatan. Sebagaimana kita tahu manusia yang normal pasti memerlukan sokongan emosi daripada orang lain. Sebab manusia ni memang tak boleh hidup seorang. Betul. Dia kena mesti hidup tu ada peneman. Tak Ya. tak ada tak bercinta, mesti ada kawan-kawan yang ada support dia. Ha. Kiranya perbezaan dia tu cinta dan sahabat tu lain jugalah Ya. sekiranya. Saya tanya Adib Ha. masa adik mula-mula masuk di college ni, adik datang seorang diri, betul? Betul. Okey, tak ada kawan-kawan lagi. Tak ada. Jadi apa rasa masa tu? Rasa kita nak cari kawan untuk kita berjaya. Berjaya tu kiranya belajar ke, buat amali ke, kiranya dalam assignment pun kita nak berkawan juga. Kiranya buat tu dengan kawan-kawan. Apa rasanya kalau setelah sebulan tidak ada kawan? Bukan sahabat lagi, tidak ada kawan. Tidak ada kawan tu akan rasa tertekan juga sebab kawan tu sebenarnya penting juga untuk kita. Kita bukan tak boleh hidup seorang. Okey. Hidup seorang tu boleh. Tapi adakah hidup seorang tu akan bertahan lebih lama ataupun hidup seorang tu akan senangkan kehidupan seharian Okey. kita. Okey, Dip, secara psikologinya, manusia atau individu lah yang pergi ke tempat baru, dia pasti akan mengalami beberapa perubahan. Eh? Terutamanya pelajar baru masuk, keluar daripada sekolah menengah, masuk ke college, community, datang seorang diri, tak ada kawan-kawan pada masa tu. Dan dia mungkin bukan daripada Jempol. Betul. So banyak perubahan yang dia perlukan untuk disesuaikan diri dengan keadaan yang terbaru lah. Okay, jadi dari situ kita faham emosi yang akan ada dalam diri individu tu adalah seperti sunyi, Betul. rasa takut, rasa risau, kan? Nak belajar. Rasa macam kita ni yakin tak yakin nak belajar. Ya. Salah satunya kawan ni juga ialah bagi supportive kat kita. Ya. Okay, contohnya kita pun ada kawan-kawan, saya pun banyak kawan. Apa yang saya belajar, kawan-kawan saya kata, kau jangan dengar cakap orang, kau dengan diri kau dengar kawan-kawan apa yang kau cakap. Apa yang kawan-kawan kau cakap tu, ada yang betul, ada yang salah. Kau ambil yang positif, buang yang negatif. Kiranya apa yang kita belajar tu, kita ambil sebagai iktibar. Kiranya dari benda-benda tu, kita boleh menjadi yang lebih baik lah. Kiranya dalam belajar. Berapa banyak masa untuk kita ambil nak cari kawan yang sesuai dengan diri kita? Bagi Anda sendiri lah. Bagi saya masa tu, Cuba ingat balik. masa tu nak kata lama, tak lama. Sekejap je nak bagi masa. Tapi nak cari kawan yang sama padan dengan kita, sama kepala dengan kita tu agak susah lah. Kiranya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi saya tak kisah pun, kawan je dengan siapa-siapa. Kiranya saya tak ada memilih kawan. Janji kita berkawan tu sebab kita nak berkawan. Kita bukan berkawan dengan dia sebab ada benda lain. Tak. Untuk kepentingan diri sendiri. Tak. Kiranya kawan tu kalau betul kita boleh tolong dia, kita tolong dia. Kalau dia boleh tolong kita pun, dia tolong kita lah. Kiranya sama-sama menolong. Jadi bila kita tengok balik tajuk yang tadi yang adik sebut tadi antara cinta dan persahabatan,
Kalau realitinya di College Kopi Jempol ni kan, kita tahu pelajar lelakinya lebih ramai daripada pelajar perempuan. Mungkin dalam 95% tu ada lelaki. Betul. 5% je lelaki perempuan. Tapi cinta tu tidak semestinya di dalam kampus. Betul. Cuma mungkin pelajar lain mungkin dah ada cintanya di luar. Cuma dalam kita dalam kita nak mengejar dan belajar di college ni, dah tentu kita perlukan sokongan. Itu yang kita kata beza cinta dan persahabatan tu. Cinta ni mungkin akan hadir cepat atau lambat. Okay. Rezeki tu ada. Tapi persahabatan tu penting. Betul. Okay. Semasa kita menjalani seharian itu, sudah tentu kita perlukan sokongan. Tak kisahlah daripada segi emosi ke, kewangan ke, dari segi mental ke. Betul. Kan, takkan selalunya lah kalau main games online pun orang tak main seorang-seorang. Betul. Tentulah ada Mesti nak kawan-kawan. bulan baru ngam kan. Baru seronok kita dalam game tu kita ada perbualan. Ni kalau kita main seorang-seorang macam hidup kita ni macam tak ada bermakna pun. Okay, itu adik memang kalau kita tengok mungkin adik punya karakter tu dia mungkin agak kita panggil apa dia jenis yang ramah. Yang dia kalau duduk diam tu bukan dia lah. Okay, jadi mungkin bagi adik sendiri persahabatan tu terlalu penting. Betul. Semasa dan ketika belajar di college ni. Okay, cuma kena pilih. Bukan select macam mana selectnya. Sebab ada kemungkinan diri individu tu lemah pada part-part yang tertentu. Pada masa-masa tertentu. Dia memerlukan sokongan dari sudut yang dia lemah tu. Jadi, persahabatan ni akan lebih bermakna dengan kita kata memberi dan menerima. Bukan menerima sahaja. Betul. Okay. Sebagaimana kita nak kawan kita, sahabat kita, take care kita, tolong kita, begitu juga sepatutnya kita memberi. Betul. Barulah persahabatan tu ada nilai dia. Kiranya sama-sama menolong lah kan puan. Ya, sama-sama. Sama-sama fly high lah orang kata. Bukan menerima je. Memberi. Ya, memberi itu penting. Kerana memberi itu kita akan menerima. Sebab manusia ni kalau dia memberi je, kemungkinan dia akan mungkin dia akan jadi bosan, asyik aku je kan. Okey, ni soalan saya puan Okay. Soalan saya akan tanya puan. Adakah lelaki kawan ni persahabatan bukan cerita? Adakah ramai lelaki berkawan dengan perempuan ataupun perempuan lebih ramai kawan dengan lelaki? Kiranya persahabatan diorang tu. Kiranya bukan kan standard kan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Adakah lelaki dengan perempuan tu standard ataupun kiranya perempuan dengan lelaki tu pun standard juga? Ke lain punya tu? Okey, sebenarnya di atas individu lah. Ramai je yang ada BFF. BFF dia lelaki, dia perempuan, dia lelaki. Ada juga. Adakah tu lagi mengeratkan persahabatan ataupun akan masuk dalam pencintaan? Pengalaman saya lah. Benda Kalau lelaki lah, selalunya bila dia BFF dia perempuan, selalunya terjadilah dia ada perasaan lebih daripada itu. Selalunya. Betul. Tak semestinya. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia salah seorang tu, dia seorang je perempuan BFF dia. Okay. BFF dia. Okay, teruskan. BFF dia. Lepas tu, dalam satu masa, BFF ni, kalau okey lah apa yang saya cerita ni, BFF ni, kalau perempuan pula, dia ibarat dia tu awet kau. Sebab BFF ni, at the same time, kita akan bercerita juga dengan dia. Apa masalah kita? Kiranya contoh hari ni, okey kita jatuh longkang. Kita tak ada tempat nak bercerita. Mesti kita nak bercerita kat BFF kita tu yang perempuan tu. Bila sampai satu tahap, kita bercerita je dengan dia. Lepas tu dia pun catch kita macam ibarat boyfriend girlfriend lah kan. Bercinta. Lepas tu dalam satu masa mesti kita ada perasaan yang aku suka dia, aku nak dia. Kiranya bila sampai satu tahap, tahu-tahu dia ada boyfriend. Itu yang membuatkan kita lagi rasa segan nak berkawan dengan dia lagi. Itu membuatkan saya dalam masa yang sama broken lah.
broken, tapi kita segan nak berbual dengan dia lagi lah. Kiranya kita dah, orang kata, dah bagi penjelasan kat dia, tapi dia kata dia ada boyfriend. Lagilah kita rasa segan sebab kita dah bagi tahu perasaan kita kat dia. Adakah pihak yang perempuan tu bila dia kata meluahkan perasaan, adakah dia rasa nak berhenti jadi BFF tu? Tak kan? Tak, tapi kita sendiri yang akan rasa segan sebab kita ni ada perasaan kat dia, tapi dia ada perasaan dekat orang lain. Tapi dia still layan kita macam BFF juga, tapi Macam kawan. kita segan. Kita rasa segan sebab Kalau kita dah meluahkan perasaan kita kat dia. so apa tindakan seterusnya? Tindakan seterusnya kita akan kontrol balik lah. Kiranya kata mungkin apa yang aku cakap tu sekadar gurauan. Kiranya aku nak cuba nak try dengan orang lain. Kiranya kau ni ibarat aku nak mencuba. Test. Lepas tu nanti kalau betul jadi, baru aku boleh try dekat perempuan tu. Macam tu lah kiranya. Kiranya kita pusing balik, kontrol balik, tak nak menampakkan kita nak suka dia. Okay. Jadi berbalik pada cerita kita. Maksudnya Adib sendiri melalui perkara itu, maksud saya betapa pentingnya cinta dan persahabatan tu. Cuma macam mana seorang individu tu dia nak kontrol, nak kawal diri dia tentang pentingnya dia ada sahabat dan juga percintaan tu. Okey, sekiranya seseorang tu bila dia ditolak, dia boleh mengawal diri dia, is okay. Sekurang-kurangnya dia dah meluahkan perasaan dia. Tapi sekiranya dengan luahan itu dia menjadi terluka kerana tidak diterima, itulah antara kesan cinta yang kita bimbangkan. Kerana dia boleh mengganggu pelajaran kan. Dan juga mungkin ada juga yang lebih teruk lagi. Mungkin mengalami tekanan yang melampau. Betul. Bila berjumpa, dia tak boleh jumpa. Dia macam rasa depressed tu terlampau kuat. Dia punya perasaan dia tu macam membuat-buat. Sebenarnya perasaan tu bukan depressed, tapi perasaan tu adalah terluka. Kan, kerana ditolak. Jadi, bila dia bangun, dia nak pergi college, dia rasa lemah. Mungkin dia rasa malas. Mungkin akan terserempak, akan terjumpa. Contohlah kan. Jadi, itulah antara yang kita bimbangkan. Sekiranya percintaan itu tak dikawal, kan, dia akan jadi teruk kepada setengah individu. Okay. Berbanding dengan persahabatan. Persahabatan ni pun ada juga isunya. Kadang-kadang bersahabat tetapi bila dia rasa diri dia diinaya, kerana apa? Mungkin adalah beberapa peristiwa kan? Okay. Jadi antaranya sebab tu saya kata, biarlah kita bersahabat tu memberi dan menerima. Kita ada satu garis, bukan garis panduan yang macam mana, tapi memahami antara satu sama lain. Kiranya sama-sama pendapat sama-sama. Kiranya tak ada pendapat tu berbeza-beza, tapi kesefahaman tu sama. Okay. Dia macam ni. Setiap manusia kita kena faham. Manusia tu dia datang daripada keadaan berbeza. Tempat yang berbeza. Mungkin kita tak dapat cari, tak semestinya sahabat tu yang ada fikiran dan semuanya sama. Tak semestinya. Okay. Dia macam ni. Sebagusnya sahabat ni adalah yang boleh tegur kita bila kita salah. Dan boleh bantu kita bila kita susah. Kan? Dan kita pula tidak tinggalkan dia semasa kita tenang dan senang. Yes. Okay. Itu antaranya. Okay. Dan dari sudut memberi dan menerima ni juga, ada setengahnya macam mana saya cakap, dia tunggu terima je. Okay. Yang terima sahaja ni lah yang kadang-kadang si pemberi rasa penat. Kerana dia sahaja yang memberi. Dari sudut apa? Bukan bagi duit ni. Okay. Kata-kata. Kata-kata semangat. Okay. Contohnya kalau assignment lah. Yes. Bukanlah dia tu ahli yang lelap yang tak buat kerja. Itu antaranya. Okay. So, kenapa cinta persahabatan ni adalah normal. Dia berlaku dalam dunia kita ni. Reality campus ni dia normal sebenarnya. Tapi yang jadi tak normal, sikap kita bila kita duduk di alam percintaan tu atau persahabatan. Sikap kita tu sangat penting. Macam adik kena tahu, percintaan ni, kesan emosi dia kerana kemungkinan individu terlalu sayang
terlalu kasih. Terlalu saya sebut. Terlalu ni lah yang menyebabkan bila terjadi sesuatu, dia jadi broken, jadi terluka, dia lemah. Sebab tu yang nanti dia akan jadi lama-kelamaan jika tidak dibantu, dia jadi kemurungan kan. Apa? Kita kata Depressed. kesihatan. Kesihatan dia Sakit. tu sakit. Yes, kesihatan mental. Kita panggil apa ya? Kesihatan mental tu kena ada. Sakit. Kiranya dia punya kata depress dia tu memang sangat tinggi lah kalau betul-betul dalam cintaan ni. Kiranya kalau betul-betul sayang kan, dia betul-betul kasih kat perempuan tu, betul-betul kasih kat lelaki tu. Kebanyakan pun sekarang apa kita nampak ada yang kes ada bunuh juga, ada yang kes bunuh diri pasal terlampau sayang, lepas tu kena tolak cinta, kena reject. Lepas tu itu yang membuatkan saya rasa kita tak tahu siapa yang salah sebenarnya. Tapi antara dua tu kita kena bijak dalam percintaan. Kiranya dalam perhubungan tu perhubungan yang matang. Sentiasa berfikir lebih jauh, bukan berfikir setakat tu je. Betul. Saya setuju tu Adik. Sebab tu semasa percintaan tu bersederhana lah. Okey, kan? Pertamanya bersederhana. Saya bukan nak bagi tip, tidak. Tak. Tetapi sebelum dia berlaku, sebab percintaan tu dia kena ada matlamat. Matlamat tu penting lah. Okey, contohnya saya nak cari wanita yang dicintai itu kerana apa contoh. Atau saya tersuka dengan orang tu tapi untuk apa, kan? Emosi, kasih, sayang, rindu dan percintaan ni kan. Sensitif ke, marah kan. Semasa mengalami rasa kita panggil apa, seronok tu, ada orang yang dicintai tu kan. Tak kisahlah awak punya emosi pada masa tu, kalau merajuk ada orang pujuk contoh. Tapi bila ada sesuatu kita panggil peristiwa yang pergaduhan lah selalunya kan. Ataupun ada orang yang mengganggu hubungan itu. Pada masa itulah sikap kita terhadap peristiwa tu kita kena jaga. Betul. Saya ulang lagi, sikap tu kerana apa? Contohnya dia ada cakap matang kan? Matang. Okay, matang tu dari segi mana? Contoh kalau kita menjaga hubungan percintaan itu, termasuk hubungan yang syariat tentukan. Betul. Contoh, kan? Tidaklah kita melebih-lebih kerana kita ada Allah untuk kita cintai, kita taati kan? Mungkin itu akan boleh bantu kita walaupun pada masa tu kita akan jadi terluka ataupun tidak. Terluka tadilah. Dan salah satunya cinta ni ibarat jodoh ni rezeki lah, rezeki. Rezeki tu kalau Allah dah bagi tahu, itulah rezeki kita. Kalau betul yang kita berkawan sekarang ni, itulah rezekinya. Kita tak boleh tolak, kita tak boleh ni. Sebab tu orang cakap mempunyai sahabat yang baik pun rezeki. Kita dapat kawan dia macam ni, itulah kawan kita sampai bila-bila. InsyaAllah. Sebab tu kita kena ingat, waktu kita terluka, kita kena jaga emosi yang sedih, marah itu. Betul. Kerana yang ada sebut depres tadi, dia bukan terus depres tau. Dia duduk dalam peringkat tekanan dulu kan. Kalau broken itu atau terluka itu kita tak tangani dengan betul, kemungkinan dia akan jadi kemurungan. Contoh apa simptom kemurungan tu? Lebih 3 bulan kita tak move, kita tak nak berjumpa dengan orang, contoh tak pergi kelas, itu dah bahaya dah. Itu melalui tekanan yang teruk barulah dia datang kepada depression tu. Tapi saya faham generasi sekarang dia akan sebut depressed kan, anxiety kan. Tapi sebenarnya makna-makna dalam penyakit mental tu kita kena faham dengan betul lah. Mungkin sebenarnya yang berlaku tu adalah tekanan permulaan diorang untuk dalam situasi nak depress lah. Tekanan itu contohnya kita bersikap macam mana. Tekanan tu kita lalui dengan apa ambil vape, dengan lebih lagi contoh kan. Atau apa saja aktiviti yang kita rasa dia boleh membantu kita keluar daripada tekanan tu, tapi kita salah pilih aktiviti cara tu. Jadi itulah nanti yang akan mengundang bahaya pada kesihatan mental kita. Kesihatan mental jadi penyakit mental. Itu antaranya lah. Tapi cinta dan persahabatan itu penting. Betul. Tapi kita kena orang kata selarikan lah dengan pelajaran kita. Cinta persahabatan tu memang ada. Cinta tu yang kita nak pilih, nak atau tak nak. Kiranya
Kalau ada orang yang nak, dia boleh control dia punya tu, boleh lah. Kalau rasa tak boleh control, tak boleh nak provide dengan dia punya pelajar, janganlah. Okay Puan, Okay. soalan yang seterusnya lah kan. Soalannya, adakah Puan percaya bahawa cinta ni dan juga persahabatan ni akan berada di jangka yang panjang? Kiranya akan bersambung lagi di lepas kampus nanti. Itu yang pada saya lah, berbalik pada matlamat individu lah, kan? Kalau tujuannya cinta dia tu hanya dia suka-suka, ada orang ada, aku pun nak ada kan? Okay, contohnya lah. So dia tak ada matlamat, jadi mungkin 2-3 bulan dia akan tukar dengan orang lain. Betul. Kan? Tapi pada saya kalau persahabatan lah, jarang persahabatan ni dia goyah. Jarang lah. Selalunya persahabatan ni akan terus kekal sehingga ni lah. Sehingga habis pun di college ni, kan? Mungkin dia juga suka bekerja sekali, mungkin nanti satu company, kita tak tahu kan. Selalunya persahabatan begitulah yang saya percaya. Persahabatan tu memang ikhlas dan memang perlu memeluk ada satu sama lain. Macam apa yang saya tengok lah kan. Diorang kata persahabatan tu tak penting lah. Untuk ada setengah lah. Dia kata sebab nanti kau dah besar, kau dah kerja. Kau tak jumpa dah kawan-kawan kau. Kan? Kita tak tahu. Kita susah nanti, siapa kawan yang tolong kita nanti. Itulah sebabnya persahabatan tu penting. Dan juga berkawan tu pun penting. Janganlah kau cakap berkawan tu, alah buat apa aku kawan dengan dia. Dia tak ada apa-apa pun dengan aku. Tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan pun dengan aku. Kita tak tahu. Kita berkawan je dengan semua orang, tak apa. Tapi macam saya cakap kawan-kawan, persahabatan tu lain. Persahabatan tu persahabatan yang macam Puan cakap memberi dan menerima. Kawan tu kita just berkawan je dengan dia. Berkenalan, setakat kenal nama kan. Kiranya benda tu sebenarnya salah satu benda yang penting sebab jangka masa akan datang kita tak tahu apa yang terjadi kat kita. Dan kita tak tahu juga siapa yang akan tolong kita. Mana tahu ibu ayah kita tak mampu nak tolong kita waktu tu. Dan mungkin sahabat-sahabat ke kawan-kawan kita yang mungkin kawan-kawan yang kita tak rapat pun yang akan tolong kita nanti. Kita pun tak tahu. Jadi sentiasa positif dengan kehidupan seharian anda. Kiranya seharian kau untuk sentiasa positif. Kiranya banyak tak sahabat kat sini? Sahabat kat sini, saya ramai kawan. Ramai kawan. Ada sahabat tak kat sini? Sahabat ada. Ada. Berapa orang? Dalam 5 orang ke 6 orang. Penting tak sahabat? Penting. Kiranya itu pengalaman lah. Pengalaman sendiri lah. Mereka ni lah yang akan banyak membantu adik dalam semasa kesusahan. Betul. Apa yang saya nampak, kita tak ada nak orang kata melebih-lebih. Kiranya kita cukup, betul kita tak ada, baru kita minta. Baru kita minta tolong. Kalau rasa cukup, seadanya memang tak memerlukan bantuan, gunalah dengan sehabis baik yang ada lah. Kiranya tak perlu pun ada duit ke ada barang tapi nak juga minta. Saya rasa benda tu tak perlu sampai ikat perut. Sikap kita lah. Sikap yang saya nampak pelajar ni, dia sanggup ikat perut, sanggup kiranya nak rasa susah untuk beli barang sesuatu. Memang orang kata hidup nak kena hasil. Tapi adakah kau tak makan tu untuk kau beli keperluan tu? Makanan tu, lepas tu saya bukan nak cerita apa-apa. Saya kata makan tu penting untuk kau. Kita nak beli barang sesuatu tu tak apa. Lain punya cerita, kita cuba usaha benda lain. Makan tu penting. Kau jangan sampai makan pun kau minta orang. Kau ada duit tapi makan pun kau minta orang. Kita bukan nak rasa kita nak marah dia, tak. Kita rasa macam, kenapa kau ada duit, kenapa kau tak bagi makan? Ya, antara cerita kehendak dengan keperluan. Okay. Kiranya, kenapa kau ada duit tapi kau tak makan? Aku nak simpan duit. Rasa ini tajuknya akan datang lah ni. Kiranya macam tu lah. Okay. So, persahabatan, memang rasanya memang patut kita miliki. Kan? Tapi kita seharusnya mencari sahabat, jadikan kita dulu sahabat yang terbaik. Ada soalan lagi tak?
Ada. Ada? Ada. Apakah harapan Puan Okey, untuk masa depan cinta dan persahabatan di kalangan mahasiswa di kampus ni lah? okey. So adik saya nak bagi tahu kan, kenapa setiap semester baru saya akan adakan program yang melibatkan semua orang. Yang pelajar barulah. Ah, Okey. Sebab kadang-kadang bila individu tu semua baru, cara mereka nak berkawan tu mungkin ambil masa. betul. Jadi dengan program ini kita ambil kesempatan supaya bukanlah paksa macam mana, tapi masing-masing kena kenal. Betul. Tak kisahlah dia program apa contohnya SAU, duduk satu kumpulan dengan elektrik, dengan skribiner kan. Kenapa? Okey. Daripada sinilah kita akan kenal kawan yang lain dan kita berhak memilih. Walaupun tidak ada satu kesepahaman yang sama, Betul. tapi pasti kita bersama dengan sahabat tu, walau fikiran tak sama kan. Tapi apa fear factor tu, bukan fear, sorry. Maafkan saya, faktor-faktor yang kita selesa dengan dia. Ah, Keselesaan tu, bukan kita boleh dapat sejam dua jam, tidak. Tapi sekurang-kurangnya cetusan program atau aktiviti yang kita buat bersama, yang kita adakan dengan kumpulan-kumpulan kerjasama dalam kumpulan, itu akan memberikan pelajar untuk memilih siapa yang dia rasa lebih selesa untuk dia bersama sepanjang dia duduk di college ni dalam 3 semester kan. Dan perkara itu akan membantu diri dia untuk dia menguatkan diri dia melalui cabaran-cabaran baru, menyesuaikan diri di tempat baru. Itu semua akan memberikan dia satu kita panggil apa ya, kebersamaan dan akan wujudkan keselesaan dalam dia nak belajar di sini. So itu tapi persahabatan yang kita ah, cuba minta dia carilah sendiri kan. Tapi cetusan tu yang saya buat tu kerana kita faham datang daripada tempat yang berbeza, mungkin ambil masa kan. Jadi mungkin kita wujudkan situ berkenalan, kenal antara satu sama lain, wujudkan silaturahmi dan kami pilihlah betul. mana yang lebih selesa. Sebenarnya program yang melibatkan pelajar ni kiranya program yang kita keluarkan dia daripada kawan-kawan circle dia, orang kata. Kira dia dah ada circle, tapi kita pecahkan circle dia tu. Mungkin Itu melibatkan pemikiran pelajar kita ni, kita nak berkawan. Sebab kebanyakan sekarang pelajar-pelajar yang kiranya baru-baru ni kan, dia lebih pada menyendiri. Kiranya tak nak bergaul dengan orang. Kenapa ni? Saya pun tak terfikir pun sebab saya rasa benda tu depends pada orang. Kiranya pendirian dia sendiri. Tapi saya rasa untuk tidak berkawan tu tak pun saya rasa. Kiranya kena. Wajib dan tidak merasakan diri tu seorang-seorang. Kiranya tak ada perlu, kau tak perlu takut pun dengan diri kau. Kau kenapa nak perlu segan? Bukan maksud saya segan daripada segi nak buat tu. Tapi apa yang orang suruh tu, kau cuba lakukan. Kau cuba nak sampaikan. Tapi kau dah cuba, kiranya kita dah cuba. Dah cuba untuk menjadi yang orang kata capai apa yang dia nak. Okey, macam mungkin ada juga sangkaan-sangkaan kita. Mungkin pelajar-pelajar baru datang ni, mungkin bukan dia tak nak berkawan. Mungkin dia susah, terutama yang introvert ke, dia terlalu segan dan risau kan. Okey, sebab tu banyak program yang kita buat, kita wujudkan supaya kalau ada kemungkinan, bukan kita mulakan, tapi orang lain mulakan. Okey. Jadi di situlah antara sebab contohnya program, bukan program psikologi je lah, mungkin sukan kan. Mungkin program-program yang Dia tak payah program pun Puan sebenarnya. Dia sebalik kawan-kawan dia sendiri. ya, Dia kalau salah seorang tu, dia yang pembuka cerita, dia akan masukkan semua audien-audien yang akan bercerita dengan, yang dia akan bercerita kat audien. Kiranya kalau seorang tu tak membuka cerita, benda tu tak akan ada. ya, tapi kita kena hormati juga. Hormati kemungkinan. Okey, mungkin dia tak sesuai lagi, tapi mungkin selepas satu semester mungkin dia baru jumpa. Oh inilah kawan dia. Contoh mungkin juga yang baru-baru ni dia tengah tengok mana yang dia boleh kawan kan. Mungkin mak bapak pun ingatkan, pilih kawan betul-betul. Betul. Jangan pilih kawan yang salah kan.
Okay. So pada saya lah, kemungkinan SEM 2 nanti dia mungkin akan wujudlah persahabatan tu. Dia screen dulu Nampak sikit lah. Tak apa. Kita bagi peluang. Dan individu pun kena bagi diri dia peluang. Betul. Jangan dia rasa orang tu dah ada geng, aku kena ada geng juga kan. Tapi rupanya geng tu menyesatkan dah, lagi susah kan. Kawan macam saya lah kan, saya cerita, Okay. kawan tu tak kisah. Hmm. Tapi kita kawan lah dengan orang yang macam ni ke, orang yang macam ni ke, tapi apa yang dia buat tu kita ambil sebagai pengalaman kita. Kira kita tengok dia buat tu dan kita belajar. Kiranya perlukah aku buat? Nanti aku buat, aku pun jadi macam tu. Okey, kawan ni pula buat benda yang positif. Adakah negatif dengan positif ni mana lebih baik? Baik kita ambil positif, sebab positif akan lebih baik kepada kita. Dan kawan tu sebenarnya tak salah pun. Bagi saya lah, orang kata kau kawan dengan ni, budak ni teruk lah. Budak ni baik pula aku kawan kan. Aku kawan dengan budak-budak baik je. Aku bukan tak berkawan dengan budak baik, bukan tak berkawan dengan budak jahat. Kiranya kawan tu pun sebenarnya kawan jahat ni lah yang memberikan kita pengalaman. Pengalaman dalam hidup kita, kematangan kita. Kiranya kita dapat belajar benda yang sesuatu dan kita kalau orang bagi kat kita, kekurangnya kita dah tahu benda apa yang dia nak buat. Itu yang saya belajar lah, yang daripada zaman sekolah menengah sampai sekarang. Sebab tu saya tak terjurus sangat lah pasal benda tu. Tak terjurus ya? Tak. Okay. Dah boleh menilai lah. Okay. Tapi kalau kiranya nakal tu, yang nakal lain tu ada lah. Kiranya yang buat-buat benda tu, apa kiranya? Ada yang sebalik tu lah. Cerita. Tak boleh mention dalam ni. Okay. Okay. So, kiranya benda tu pun saya rasa tak perlu berkata sedemikian lah. Lebih baik berkawan tu jangan memilih sangat lah. Memilih tu maksud saya jangan menilai dia. Menilai dia tu, kau ni jahat, aku tak nak kawan dengan kau. Aku nak kawan dengan orang baik je. Jangan lah. Berkawan je dengan semua orang tak apa. Okay, berkawan memang patut. Memang kita kena buat berkawan dengan semua orang. Cuma selalu yang jadi isu tu kita dengar daripada kawan lain. Langsung kita fikirkan kita ada persepsi. Yes. Okay, macam contoh saya cakap. Contohnya ada orang cakap, Puan, adik tu gitu-gitu tu lah. Okay. Kita macam mudah terpercaya. Okay. Apa yang patut kita buat, sikap kita adalah dengar. Tapi jangan percaya, dengar. Lalu kita ada kesempatan, kita pergilah jumpa. Kita tanya. Kita bukan tanya pasal orang cakap tu, tapi kita cuba berbual. Okay. Dan mungkin 2-3 kali kita berbual tu, berkawan tu, mungkin kita akan jumpa. Tak macam tu pun. Maksud saya, memberi peluang pada diri kita supaya jangan prejudis pada setiap apa yang orang sampaikan pada kita. Boleh berkawan macam dia cakap kan, berkawan tu kita tanya khabar dia. Contoh rakan sekelas. Takkanlah kita tak tahu sampai tak tahu kawan kita tu asal dari mana. Semester. Betul tak? Tapi kemungkinan kita akan membahagikan masa kita untuk kita komitmen kita di tempat lain. Betul. Bukan keluar dengan dia. Kan? Sebab apa? Bukan kita kata dia jahat. Tapi mungkin kita ada matlamat kita sendiri. Jadi kita pun ada setengahnya tak nak terbeban atau tergantung. Sedangkan dia ada hobi dia sendiri. Jadi mungkin kita kata kawan tu mungkin tempat kita nak main game online kot. Tapi sahabat ni cara yang lain. Okay. Soalan terakhir. Apakah pesanan akhir Puan kepada mahasiswa ni lah, kini pelajar-pelajar di kampus ni tentang cinta dan persahabatan ni? Pesanan yang terakhir lah. Terakhir okay. Sebagaimana tajuk kita kan, cinta dan persahabatan tu. Pengalaman saya lah sikit. Persahabatan tu memang kalau kita dapat jumpa rezeki kita persahabatan kita akan rasa lebih bermakna. Okay. Bukan saya kata jangan bercinta masa belajar college community ni, bukan. Tapi
selalunya cinta yang tak ada matlamat, cinta yang tidak berdasarkan syariah tu selalunya akan menimbulkan macam-macam isu. Bukan sahaja isu disiplin, tapi mungkin akan memberikan kita isu kesihatan mental. Dan akan mengganggu Betul. pelajaran. Tapi boleh sekiranya kita mampu Jaga. menjaga syariat, itu yang paling penting kan. Nafsu. Itu saya tak nak sebut nafsu tu sebab orang fikir Dia, nafsu. dia nafsu tu lebih macam dia nafsu mata. Kan sebab bila rasa disayangi, ada sentuhan, itu dah itulah maksud syariat. Menjurus. Ya. Jadi itulah yang kadang-kadang terjadi yang tak sesuai. Persahabatan antara lelaki perempuan pun tak ada masalah. Betul. Masih kena jaga syariat. Macam tadi lah kan, dia cakap kan. Okey. Tapi kalau perempuan dia kata tak boleh, saya memang nak berkawan, saya suka kawan awak, tapi saya tak boleh bercinta dengan awak. Jadi terimalah. Betul. Seadanya kan. Jadi, Walaupun perasaan nak dia, tapi dia kata macam tu, kita tak boleh nak provoke dia, kita tak boleh kata kau bercintalah, terimalah, aku tak. Kita tak boleh, jangan paksa. Jadi, perkara ni, persahabatan ni akan bantu mahasiswa atau pelajar untuk belajar dan bermakna lah dia dalam kehidupan belajar dia lah. Itu lebih baik lah sebenarnya. Jadi tak adalah isu nak pindah college ke, nak balik rumah ke kan. Contoh kan. Nak lari ke. Jadi carilah sahabat. Kan, cari sahabat yang betul, insyaAllah kita akan rasa tenang dan semangat hidup di college. Okey. Itu saja perbualan dan perbincangan kita tentang cinta dan persahabatan di kampus ni. Sedikit kita dapat belajar apa itu cinta, apa itu persahabatan, dan sedikit nilai-nilai yang kita dapat pada podcast ni kita akan cuba praktikkan dalam kehidupan kita. Okey, sekian dari saya Brodip di Apa Podcast.